Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Kita dah sampai ke muka surat 673 terjemahan tu. Bila Jibril tu bersembahyang, Nabi tu dia tu beberapa kali, 5 kali. tak terang kan? Boleh kurang 5 kali. Lepas tu bila selesai tu, dalam satu hari Jibril berkata, bersembahyang pada waktu-waktu inilah aku diperintah, yakni supaya menunaikannya denganmu atau supaya menyampaikannya kepadamu. Jadi ni terjemahan kepada thumma qala bihadha umirtu faqala Umar li Urwa i'lam ma tuhaddith aw inna Jibril wa aqama li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waqta as-salah, dan seterusnya. Jadi terjemahan kepada itulah. Jadi asalnya kalau kita baca, tengok dalam teks dia tu, matan asal tu, bihadza umirtu. Dalam setengah-setengah riwayat dia bukan umirtu tapi umirta. Jadi atas dasar perbezaan riwayat itulah dalam kurungan tu kan kita bubuh dua. Bersembahyang pada waktu-waktu inilah aku diperintah. Kalau kata umirtu, aku diperintah. Jadi kalau aku diperintah untuk apa? Itu dalam kurungan tu, supaya menunaikannya denganmu. Itu dia kait dengan umirtu. Satu lagi riwayat umirta, bihadza umirta. Kalau umirta bermakna bersembahyang pada waktu-waktu inilah engkau diperintah. Engkau diperintah. Dalam kurungan tu selepas atal dia berkait dengan hal itu. Engkau diperintah aku diperintah supaya menyampaikannya kepadamu. Jadi hal ini supaya menunaikannya denganmu atau supaya menyampaikannya kepadamu, dia berkait dengan umirtu. Berkait dengan umirtu, bukan umirta. Sebab itu kita ada buat nota di situ. Iaitu yang kita bagi terjemah tadi dengan kurungan, dalam kurungan itu dia berkait dengan umirtu. Ini adalah terjemahan maksud kata-kata Jibril bihadza umirtu. Apabila ia dibaca dengan umirtu, iaitu taknya berbaris dhammah bagi depan, kita kata umirtu. Kalau ia dibaca dengan umirta, iaitu taknya berbaris fathah pula, maka terjemahannya ialah kalau baca umirta, terjemahannya ialah inilah sembahyang yang diperintahkan engkau. Bukan engkau saja, dalam kurungan tu, dan umatmu mengerjakannya. Jadi bila engkau diperintah tu, kalau kita perhatikan itu dalam kurungan tu, kita buat dalam kurungan tu, pada malam Isra secara umum, yang diperintahkan engkau pada malam Isra secara umum. Sekarang aku telah menunjukkan kepadamu waktu-waktunya bersama-sama dengan kaifiat mengerjakannya secara terperinci. Ini kita panggil takdir. Kalau kita nak sebut apa yang dia dengan lengkapnya ni lah. Ini kalau kita kata umirta, bihadza umirta, yang ni taknya berbaris fathah,
taknya berbaris fathah ataupun berbaris di atas. Taknya berbaris di atas. Maka makna dia ginilah. Inilah sembahyang-sembahyang yang diperintahkan engkau dan umatmu mengerjakannya. Jadi diperintah bila? Pada malam Mi'raj tu lah. Secara umum kan dibagi 5 sembahyang 5 waktu. Kaifiatnya tak ada sebut, tak ada cerita. Masanya tak ada cerita. Jadi Jibril mari itu untuk menjelaskan apa yang diperintahkan secara umum pada malam Mi'raj. Ini kalau kita baca umirta, ada 2. Jadi ada 2 ni ikut surah nak baca ke? Ataupun kita kata agak-agak ke? Tidak. Tidak. Dia tak boleh. Kalau ilmu riwayat ni dia tak boleh, dia kena ada riwayat. Dia kena ada riwayat yang menyebutkan baca gini tu dalam kitab mana. Dalam kebanyakan hadis-hadis, dalam kitab-kitab hadis lah, umirtu baca dengan dhammah tak atau baris depan. Kita panggil baris depan kan, baris di hadapan, baris di atas, baris di bawah. Tu kan kalau kita jadi baca dengan baris depan gitu, tak tu, ini berdasarkan kebanyakan riwayat yang terdapat dalam nuskah kitab hadis. Sama ada Bukhari ke Muwatta ke gapo ke, inilah riwayat kebanyakannya umirtu. Tetapi berdasarkan riwayat Ibnu Waddah, itulah, dia ada sebut umirta, bukan umirtu. Yang ni ta tu berbaris di atas. Hak ni lah, ramai juga ulama yang mengatakan hak ni sebenarnya lebih kuat. Umirta. Misalnya Mughlatai, Hafiz Ibnu Hajar, dan ramai lagi mengatakan hak ni hak lebih masyhur dan lebih kuat kata umirta. Jadi bezanya seperti kata tadi lah, beza. Kedua-duanya boleh boleh dibaca dan boleh difahami seperti tadi lah. Kalau umirtu dengan baris depan gitu gini, kalau umirta baris atas tu gini makna dia. Jadi kalau kita mengambil qiraah Arab kan, dia dhammah baris depan, fathah baris atas, setengah-setengah tepat tu dia guna gitu kan, untuk menunjukkan baris. Tapi rasanya kalau tak tahulah kalau dia orang mengajar lagu mana kan. Kalau zaman dulu dia guna baris depan, baris di atas, baris bawah. Kalau kita perhatikan, mari mana baris atas tu? Sedangkan fathah bukan makna baris atas, dhammah bukan makna baris depan. Kita kena tahu juga sejarah kita tu. Kita tahu juga sejarah kita tu. Jadi ada kalau kita baca sejarah kan, sejarah Islam di tanah Melayu ataupun di tempat kita, dia mari mana? Setengah-setengah tu kata mari daripada Arab, setengah-setengah tu kata mari daripada India. Mari daripada India tu sebelah mana? Sebelah kawasan barat, Gujarat ke apa, Alik Bombay ke apa, pedagang-pedagang dia mari. Jadi ini salah satu mungkin orang yang menulis sejarah tu dia tak perasan. Kita nak bagi tambahan sikit lah maklumat dari segi sejarah tu. Hak ni penggunaan baris depan, baris atas, baris bawah ni kan menunjukkan orang yang mengajar kita Quran tu bukan Arab. Bukan Arab tapi India, betul. Sebab apa? Sebab di India dulu, zaman itu, zaman Shah Waliullah ke apa sebelum pada tu, orang guna bahasa Farsi, bukan bahasa Urdu. Jadi bahasa Urdu tu pun ambil daripada bahasa Farsi juga. Jadi baris atas tu dia panggil zabar. Zabar tu mana atas sungguh lah. Baris depan page. Page tu memang makna depan. Baris bawah zir. Zir tu mana bawah, betul. Jadi bukan orang Arab mari mengajar kita Quran gapo. Tapi dia mana? Ada mana? Kita nak kata daripada Iran, asal dia bahasa Farsi di situ. Tak. Sebab dia batu Syiah ada masa tu. Dia batu Syiah ada. Jadi kalau nak ambil hak ni hak puncanya bahasa Farsi juga, tapi melalui orang-orang ahli sunnah. Sebab Malaysia ni kan ahli sunnah ajak dulu lagi.
Daripada dulu lah, menunjukkan hak mari itu orang-orang ahli sunnah. Satu. Yang kedua, mereka menggunakan bahasa Farsi dalam mengajar. Sebab mereka hak perlu tu, orang Arab tak perlu mana, tak perlu mana benda tu. Dia betul sendiri dah. Sebab kita lah, sebab kita tu dia jadi nak sebut rumah. Betul molek, tidak jadi rumah. Kan? Walaupun rumah boleh. Dah roboh, apa tidak rubuh. Kan pandai kita tu beza. Jadi orang Arab pun gitu juga. Tak perlu mana sebenarnya kaedah-kaedah. Perlunya pada orang hak bukan Arab. Jadi dia, sebenarnya situ bagi depan, bagi atas, bagi bawah gapo. Kalau mati tu itu betul. Dah Arab pun begitu. Arab pun begitu. Jadi dia sebut suku. Suku tu mana senyap nak mati. Suku bagi mati. Ada kena menggunakan dengan Arab juga. Sebab dalam bahasa tu pun dia sebut suku juga. Tak apalah. Jadi di sini ada dua riwayat. Satu baca umirtu bihadza umirtu, satu lagi baca bihadza umirta. Kalau umirtu terjemahannya seperti yang kita bagi di atas. Bersembahyang pada waktu-waktu inilah aku diperintah. Diperintah apa? Supaya menunaikannya denganmu. Jadi aku hari ini Tuhan perintah suruh buat sekali denganmu, atau supaya menyampaikannya kepadamu, atau jadi mari ini nak wayak hak ni lah, nak menyampaikan hak ni kepada kamu. Kalau baca umirta supaya bawa. Yang ni, inilah sembahyang-sembahyang yang diperintahkan engkau umirta, dan umatmu mengerjakannya. Diperintah tu bila? Pada malam Isra, secara umum. Lepas tu aku mari ni nak bagi penjelasan lah, caranya, masanya, masa mana. Ni ada dua, kedua-duanya betul. Jangan kita menyalahkan lah. Kalau ada dalam setengah-setengah kitab umirta, betul juga. Umirtu pun betul juga. Maka berkatalah Umar bin Abdul Aziz kepada Urwah, ketahuilah apa yang engkau ceritakan itu. Adakah Jibril yang telah menentukan waktu sembahyang untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Urwah menjawab, begitulah Bashir bin Abi Mas'ud Al-Ansari beriwayatkan daripada ayahnya. Seterusnya Urwah berkata, kata Ibnu Syihab, seterusnya Urwah berkata, Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah meriwayat menceritakan kepadaku bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang asar ketika mana matahari, yakni sinar matahari, masih berada di dalam rumahnya sebelum bayang dinding rumah beliau kelihatan. Jadi bila Urwah kata begitu, dia royak cerita tadi, gini-gini Jibril mari buat gini-gini, dah kata begitu, akhirnya bihadza umirtu atau bihadza umirta. Umar bin Abdul Aziz pun kata kepada Urwah, sama-sama alim. Urwah ni pun alim, Umar bin Abdul Aziz pun khalifah, itulah khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tapi masa ni dia tak jadi khalifah lagi. Dia hanya jadi gubernur saja. Gubernur tu kalau kita ni macam menteri besar lah, bukan jadi Perdana Menteri lagi. Begitu. Dia kata, ketahuilah apa yang kau ceritakan itu. Dalam hak Arabnya yang kita terjemah gini ni, hak Arabnya dia kata, i'lam ma tuhaddith. I'lam ma tuhaddith. Jadi hak ni pun bukan dua cara baca, tiga ada. I'lam ma tuhaddith, satu. A'lim ma tuhaddith, dua. Yang ketiga, a'lamu ma tuhaddithu. Makna dia berbeza-beza. Jadi hak ni pun ada berlaku, riwayat ni ada berlaku. Hak kata lagu ni, hak kata lagu ni ada berlaku. Jadi hak kata ni berdasarkan perawi-perawi dia lah, jadi beza tu perawi dia tu. Kalau kita kira hak Arab zaman itu, ketika tak ada baris tu, tak payah juga nak kata. Kalau kata i'lam pun boleh juga.
Tak salah maknanya. Kalau kata a'lim pun tak salah juga. Kalau kata a'lamu pun tak salah juga. Kepada orang yang ngaji Arab sikit-sikit pun boleh pada ni. Dia ada beza dah. Jadi kalau kita kata berdasarkan riwayat Hak Bukhari dan berdasarkan riwayat Muwatta Imam Malik, sebab ini Imam Bukhari pun ambil daripada Muwatta daripada Imam Malik juga. Ni riwayat ni dia ambil daripada Imam Malik juga. Tu kan, Imam Bukhari ambil daripada Abdullah bin Maslamah. Dia kata dia baca hadis ni di hadapan Imam Malik. Imam Malik. Jadi berdasarkan riwayat tu i'lam. Sebab itu kita terjemah, ketahuilah apa yang kau ceritakan itu. Jadi ketahuilah apa yang engkau ceritakan itu. Itu nota tu. Lepas ni kita balik belakang tu, nota tu tak ada baca lagi tu pun penting juga. Kita pergi atau kita balik belakang dulu lah, tak usah. Tak sampai lagi tak sampai. Lepas ni bincang. Kalau nak kira hadis ni kan, setakat yang kita baca tadi, bihadza umirtu atau bihadza umirta tu, bertiskat tu, kalau nak kiranya hadis ni hanya menceritakan Jibril mari ajar waktu sembahyang dan cara sembahyang hanya satu hari saja. Satu hari saja. Bermula dengan waktu zuhur. Waktu kita bincang dah baru ni, hak mula-mula sembahyang. Lepas tu asar dan akhirnya subuh. Satu hari saja. Dan kalau satu hari ni kita nak ambil kira, dia tidak dapat menentukan kedua-dua waktu tu, awal waktu dan akhir waktu. Dia hanya menunjukkan satu sajalah, awal waktu saja atau akhir waktu saja. Tapi daripada cara dia cerita ni, dia nak ayat awal waktu. Bermakna hari hak mula-mula serupa dengan riwayat hak sebut 2 hari juga. Hari hak mula-mula memang nak cerita tentang apa? Nak cerita tentang permulaan waktu sembahyang. Hari hak mula-mula. Jadi hak ni sebut satu hari saja. Kira-kiranya permulaan waktu lah. Waktu zuhur, asar, apa permulaan dia. Jadi oleh kerana hadis ni yang masyhur, hadis ni dalam Muwatta Imam Malik pun hak asar gitu juga. Dalam Bukhari ni pun, di tempat lain pun beberapa tempat gini juga, sehari, bukan 2 hari. Baru ni kan kita baca 2 hari, tapi itu bukan riwayat Bukhari, bukan riwayat Muwatta, riwayat lain. Baru ni kita baca dah, bincang dah. Kerananya Ibnu Battal menyimpulkan bahawa yang sahih hanyalah Jibril menjadi imam kepada Nabi SAW untuk satu hari sahaja. Dia buat kesimpulan gitu. Ibnu Battal ni pensyarah Sahih Bukhari besar lah. Dia kata hak betulnya, hak sahihnya ni, hak sebut 2 hari itu tidak ada dalam riwayat Bukhari, dalam riwayat Muwatta Imam Malik, dalam riwayat besar tak ada, dia kata. Jadi hak ni hak sahih, hak lagi tu tak berapa sahih. Itu mengikut pendapat dia. Kalau ada juga Jibril turun pada hari kedua untuk menunjukkan waktu terakhir bagi setiap sembahyang yang 5, tentu tidak berarti lagi teguran Urwah terhadap Umar bin Abdul Aziz, dan tidak berarti juga teguran Abi Mas'ud Al-Ansari terhadap Mughirah bin Syu'bah. Justru bersembahyang di akhir waktu juga sah. Kalau 2 hari mari, apa makna dia tegurnya kan? 2 kan, Urwah tegur Umar bin Abdul Aziz, Abu Mas'ud tegur Mughirah bin Syu'bah. Tu hak kita baca dah baru ni. Pasal ni sambungnya kan, tidak nak ulas semula. Apa makna tegurnya? Kalau ada hari yang kedua, sebab hari yang kedua menceritakan akhir waktu.
Kalau selagi orang tu semaya dalam waktu, bermakna dia tidak tinggal lagi. Apalagi kalau berdasarkan riwayat Bukhari, di bawah bab zikril malaikah, baru ni kan, muka surat 970, bawah sekali, di bawah zikril malaikah, bab zikril malaikah. Hak Umar bin Abdul Aziz lambat tu, lewat sikit je. Dalam riwayat Sahih Bukhari dalam bab tu ada sebut, walaupun sini tak ada sebut, iaitu dia lewat sikit je. Maka kalau lewat sikit, apa yang kita mau tegur? Dia masih dalam waktu lagi. Kalau ada riwayat hak sebut 2 hari tu, maka tidak ada artinya tegur. Ini alasan dia. Alasan Ibnu Battal kata hak sahihnya sehari je. Sebab kalau hari 2 hari, dia hari yang kedua tu dia ayat hujung waktu. Sedangkan Umar bin Abdul Aziz ni tidak sembahyang di hujung waktu. Apa lagi kita nak kata lepas daripada waktu? Tidak. Dia sembahyang lewat sikit je. Apa makna tegur gitu mau? Benda bukan sama. Itu alasan dia. Jadi dia kata hak sebenarnya Jibril mari sehari. Hak sehari tu dia cerita hak waktu, awal waktu. Dia awal waktu tu lah dikehendakinya. Walaupun kita kata di akhir waktu tu pun sah juga sembahyang, tapi nak cerita hak afdal, hak molek sembahyang di awal waktu. Bahkan dalam riwayat ni tak ada sebut pun. Kalau hak kata tidak afdal pun tak ada sebut pun, waktu akhir tu tak ada sebut. Lepas tu kita kata nak tahu mana pula akhir waktu tu kalau tak ada hak tu, tak terima hak tu. Dengan sebab itulah kebanyakan ulama boleh katakan terima belaka hak tu, dan hak tu juga sahih. Mereka tolak pendapat Ibnu Battal. Lagu tu pendapat ulama ni biasalah. Oh tak boleh, tak safakal hak dia gitu. Kadang-kadang molek hak dia ni, beza daripada orang lain tapi molek, kita pakai ambil. Gitulah, masing-masing bagi sumbangan setakat mana yang boleh. Orang ni menilai lah, orang nilai. Begitu juga dengan Ibnu Battal, dia pun tak terima. Bahkan ulama-ulama semua mazhab lah, mana-mana mazhab menjadikan hadis hak baru ni, kita baca baru ni, misalnya ada muka surat 972 dan muka surat 971 tu ada teks panjang tengah tu, mereka jadikan itu sebagai asas untuk nak tahu waktu sembahyang, awal dan akhirnya. Itu asas. Kalau tak ada tu, mana nak tahu? Pokok Ibnu Battal ni jawab tahu melalui hadis lain lah, tak ada terkait dengan cerita ni. Dalam peristiwa ni tak ada kena mengena dengan ni, hadis lain, bukan hadis ni. Dia bagi kau tu, dia boleh tahu juga. Bukan dengan sebab kita tak terima hadis tu maka tak tahulah awal waktu dan hujung waktu. Dah tahu juga. Itu alasan dia. Tapi kebanyakan ulama kata dah, dalam peristiwa yang sama tu Jibril mari 2 hari, bermakna 10 kali lah dia bersembahyang dengan Nabi SAW. Seperti yang kita baca baru ni. Hak tu ada dah, boleh baca sendirilah pula mana-mana tak ada tu hak baru ni. Itu di tengah tu muka surat 973. Bagi mereka, yang kebanyakan ulama, hadis itu merupakan asas dalam bab waktu-waktu sembahyang, dan hadis yang dikemukakan Bukhari ini tidak lengkap sebenarnya. Jadi ulama-ulama kata hak sebenarnya hadis-hadis hak kita baca baru ni asas dalam bab waktu. Lepas tu hadis Bukhari ni tak ada sebut hari yang kedua. Ini hadis ringkas katanya. Sebenarnya tak sebut tu sebab dia ringkas. Bukan Bukhari tak terima, bukan Imam Malik tak terima. Dah. Ni benarnya kadang-kadang hadis tu dia ringkas. Hak sebenarnya Tuan asal terima kedua-duanya 2 hari itu. Tapi dia peringkas di sini. Ia adalah hadis yang diringkaskan. Kena baikilah sikit tu. Macam mana jadi terbalik? Mukhtasar hadis, bukan mukhtasar hadis. Hadis tu dulu. Hadis mukhtasar. Oleh Bukhari kerana 3 sebab berikut. Imam Bukhari peringkas hadis. Apa peringkas? Ada 3 sebab dia peringkas. Apa yang tidak sebut hari yang kedua tu? Apa? 3 maksud dia.
Sama juga dengan Imam Malik ketika dia meriwayatkan hadis ni, hadis yang sama, dia pun rekah juga tu. Jadi jawapan dia serupa dengan ni. Apa rekah? Satu, mengambil kira orang yang dihadap cakap. Dia mengambil kira orang yang dihadap cakap, yakni kalau dalam hadis ni Urwah tu dia sebut sehari saja, sebab dia tahu dah Umar bin Abdul Aziz tu tahu dah cerita awal waktu, akhir waktu, dia tahu dah, tak payah royak habis, dia tahu dah. Serupa juga Abu Mas'ud, sahabat tu, dia tegur Mughirah bin Syu'bah. Apa dia tidak sebut habis? Sebabnya tu juga sama juga. Jadi ni rekas, mengambil kira orang yang dihadap cakap, yang mukhatab, telah mengetahui cerita sebenarnya. Cerita sebenarnya tahu dah. Cerita sebenarnya yang dimaksudkan di sini ialah Jibril telah turun dalam masa 2 hari untuk menunjukkan waktu-waktu sembahyang yang 5, 2 hari. Itulah hak semua tahu dah, terutamanya orang yang dihadap cakap oleh dia. Dia kira tahu dah. Bahasa dia dah lah, kita kecek dengan orang hak tahu dah. Biasalah kita buat-buat lah, mana tak perlu tu muka tahu dah. Royak sikit, rekah-rekah. Itu yang pertama. Yang kedua, mengemukakan apa yang berkenaan sahaja daripada keseluruhan hadis. Yang berkenaan dalam perkara ini ialah menyatakan waktu utama untuk bersembahyang. Dia nak cerita mana berkenaan saja. Mana tidak berkenaan tak payah sebut. Jadi hak berkenaan sini nak ayatnya pasal dia sembahyang lewat, nak mengingatkan dia tentang sembahyang yang utama di awal waktu. Sebab tu dia sebut hari pertama tu memang menunjukkan awal waktu. Hak tu lah hak lebih dia sebut tu. Sebab yang berkenaan ialah hak ni. Bukan nak cerita kepada orang yang kosong, tak tahu apa satu tentang waktu tu. Tidak. Daripada hadis Tirmizi dan lain-lain yang dikemukakan di atas, jelas dapat dilihat waktu asar yang ditunjukkan secara praktikal pada hari kedua ialah ketika bayang sesuatu menjadi 1 kali lebih panjang daripadanya. Thumma salla al-'asr hina kana dhillu kulli shay'in mithlaihi. Itulah apa ni hadis ni, muka surat 971 ada, tengok situlah asal dia dengan terjemahan dia situ. Jadi hari yang kedua tu dia sembahyang pada masa tu, enggak masa tu, bukan hujung waktu asar lagi, habis waktu asar dia bila jatuh matahari itulah baru habis. Hari yang kedua tu pun dia tidak royak hujung juga, dia royak bila bayar sesuatu jadi sama panjang dengan dia, sekali lebih panjang daripada dia. Ni kita kata kita letak begini, bayar sekali sama panjang dengan ni, sekali lagi gitu, sekali lagi sama panjang, sekali lagi nisa sama panjang, sepanjang ni juga tambah, sepanjang ni juga tambah. Jadi kalau mengikut hari yang pertama sama panjang dengan ni, bayar masuk asar dah lah, permulaan asar. Hari yang kedua ni dia raya ni sekali lebih panjang daripada asar. Itu asar. Tak masa tu tidak habis lagi waktu asar. Dia nak ayatnya hari yang pertama dan hari yang kedua ni Jibril tunjukkan kepada Rasulullah waktu yang utama, waktu hak lebih sembahyang asar. Dia sebut hak tu, dia tidak sebut akhir. Padahal lain yang sebut akhir. Nak ayatnya sembahyang asar dia kena jaga benar. Itulah sebab dia tegur Umar bin Abdul Aziz, walaupun lewat sikit tu. Lewat tu daripada hak sani lah, daripada hak hari yang kedua, ditunjukkan pada hari yang kedua, lewat daripada hak tu. Kemudian kata Jibril di akhir hadis berkenaan, wal waqtu fima baina hadzainil waqtain, bermaksud waktu sembahyang yakni yang 5 itu adalah di antara 2 waktu semalam dan hari ini. Tu antara tu lah, celah tu lah waktunya, dia kata. Jelas menunjukkan waktu yang afdal untuk bersembahyang asar semata-mata. Ini bukan nak menunjukkan waktu akhir sembahyang asar pada hari yang kedua, bukan.
Ia sama sekali tidak menunjukkan waktu akhir asar, kerana semua pihak menerima waktu akhir sebenar untuk asar adalah apabila matahari mulai terbenam, barulah habis waktu asar. Itulah hujung waktu asar. Kalau tidak, tak habis lagi. Yang ketiga, jadi ini sebab apa Imam Bukhari perekah, Imam Malik pun perekah juga. Apa? Sebab hak asal, cerita asal memang dia kira orang depan dia ni pandai juga, dia tahu dah, tidak perlu raya habis. Bukan bermakna mereka tak terima selebihnya untuk hari yang kedua tu. Tak bermakna begitu. Satu hari saja Jibril mari, tak. Dengan sebab inilah kadang-kadang jadi payah hadis, terutama dalam Bukhari. Berbeza dengan Muslim. Kalau Muslim lain, dia mari lengkap. Kalau hak solat gitu beza satu perkataan saja, dia mari penuh dengan sanad cukup pula, sanad lain pula. Ada sebut ditambah ni. Dia buat gitu. Tapi Bukhari tidak. Dia kira nak ambil maksud saja, hak berkenaan. Ini sebab, salah satu sebab ulama-ulama kata Muslim lebih tinggi kedudukannya daripada Bukhari. Apa sebab? Sebab Bukhari kadang-kadang kita tidak tahu hak sebenarnya hadis ni setakat mana, sebanyak mana dia perekah tu. Kita tak tahu. Dia orang mahikal lah, nak baca Bukhari tu. Kalau Muslim tidak, dia kemar, dia royak sikit, beza pun dia royak. Sehingga akhirnya apabila kita baca dalam satu bab tu, mula-mula tak apa tegal, lepas tu kau tegal. Kalau kita campur semua tu, lengkap benar, cukup ada. Itu cara Muslim. Sebab itulah setengah-setengah ulama kata Muslim lebih molek daripada Bukhari dari sudut itu. Bukan dari semua sudut, dari beberapa sudut lah, salah satunya. Tapi Imam Bukhari pula dia ada cara dia sendiri. Kalau nak sebut panjang-panjang tu tidak berkenan. Orang mengaji hadis semua dia akan tahu juga bahawa hadis ni ringkas. Macam lain, tengoklah. Kita nak sini sekat ni je, kita naknya. Jadi makna cara orang yang sudah biasa, sudah pandai akal dah. Buat kita ni pandai akal dah. Kira-kira je. Tapi kalau baca sendiri, memanglah tak boleh. Tak boleh. Dia jadi lagu lain. Tengok setara Ibnu Battal tu, dia kata hak sahih, hak ni. Tengok. Tapi ramai-ramai ulama lain tidak begitu. Dia faham maksud Bukhari, dia faham. Tengok Ibnu Battal mana terlepas dia, padahal dia orang alim besar, dia buat syarah Bukhari benar. Dia kata, tengok pak kita biasa ni tak tahu. Kalau baca hak ni saja, tak ada royak cerita lagu mana, latar belakang dia, cara dia tulis lagu mana, maksud. Inilah benarnya. Yang ketiga, kewajaran beliau, yakni Imam Bukhari, menjadikan hadis Jibril menjadi imam kepada Nabi SAW dalam peristiwa berkenaan, yakni hadis imamati Jibril, sebagai dalil untuk waktu sembahyang yang afdal, terutamanya waktu sembahyang asar. Kalau kita perhati, kita ambil hari yang pertama saja, Jibril mari sembahyang asar tu waktu mula-mula kan. Kalau kita pakai hadis, dia mari hari yang kedua tu, waktu asar dia sembahyang bila? Dia bukan sembahyang dekat nak matahari nak jatuh. Dia sembahyang bila zillu syai' hatta sara zillu syai' mithlaihi. Pada ketika tu, tak ketika tu jauh lagi nak jatuh mataharinya. Itu Imam Bukhari kata wajar kalau dia jadikan hadis ini, tak kira lah mu nak ambil hadis dia mari 2 hari pun, kedua-duanya ada menunjukkan waktu yang afdal. Jadi kita kena sembahyang, kena tuju cari waktu yang afdal sembahyang ni, terutamanya seorang pemimpin seperti kamu. Itu teguran tu, seperti kamu. Jadi pemimpin duduk sembahyang, jadi tu imam ni, orang di belakang nak tu, kenalah jaga waktu hak lebih tu. Kita tahu mana waktu lebih. Kalau kita terima kedua-dua hari tu, Jibril mari, tidak sehari saja, terima hak 2 hari, hari yang kedua tu dia tidak royak waktu akhir, dia royaknya waktu afdal, menunjukkan asar terutamanya kena jaga. Itulah maksud Imam Bukhari. Itulah maksud Imam Bukhari. Kemudian barulah kita pergi kepada i'lam.
Bila Urwah kata begitu, Umar bin Abdul Aziz pun kata, i'lam ma tuhaddithu, ketahuilah apa yang kau ceritakan itu. Apa maksud ketahuilah? Sebab kita kata tadilah, ada banyak riwayat. Dalam kebanyakan riwayat dia sebut i'lam ma tuhaddithu. Ada juga riwayat kata a'lim ma tuhaddithu. Ada juga riwayat yang mengatakan a'lamu ma tuhaddithu. Jadi ada belaka. Dah boleh belaka. Betul belaka. Hak terjemah yang kita bagi datah tu, dalam matan tu, ketahuilah apa yang kau ceritakan itu, ini adalah terjemahan kepada i'lam ma tuhaddithu. Yang ni serupa hak dalam hadis tu lah. Hadis tu dia baca dengan, dia tulis i'lam. Satu. Yang kedua, jadi apa makna i'lam tu? Ketahuilah apa yang kau ceritakan itu. Maksudnya mungkin dah tahu molek nak royak kat orang ke apa, kamu cerita biar tahu palai ke. Orang kata biar tahu sanad dia apa, tak sebut sanad. Royak Jibril mari gini. Siapa royak kamu? Urwah tu dia bukan sahabat tabi'in, tentu dah dia tak ada dengan peristiwa ni. Setengah-setengah sahabat Abu Mas'ud pun tak ada juga, muka dia Ansari. Ansar ni mana Nabi pergi ke Madinah dah, sedangkan cerita ni berlaku di Mekah, tentu dah dia tak ada. Mungkin dah royak molek. Mungkin dah tahu benda ni bukan main-main. Dia itu maksud. Maksud apa ni Umar bin Abdul Aziz. Jadi dia jawab, tak boleh buat mudah gitu. Benda royak biar lengkap sanadnya. Sebab jelas Urwah tu dia bukan sahabat. Mana dia nak ada dengan cerita Jibril mari turun semaya dengan Nabi gini. Mana? Mesti ada dia dengar daripada sahabat. Apa tak royak sahabat tu? Kena royak lah molek. Apa tak royak? Kalau kita kata hosa lagi, Abu Mas'ud tegur Mughirah. Abu Mas'ud tu pun dia tak ada juga dengan peristiwa ni. Sebab Abu Mas'ud itu dia Ansar, sahabat Ansar. Sedangkan cerita Jibril turun mula-mula ni masa duduk Mekah lagi. Jadi kamu kena tahu apa yang kamu cerita tu benda ni benda berat, hadis, bukan cerita orang biasa. Jadi kalau hadis kena ada sanad dia, sandaran dia, biar jelas benda ni bersama-sama, jangan kecek begitu saja. Itu maksud dia kalau kata i'lam ma tuhaddits. Satu. Yang kedua, cuba kita tengok nota dia tu, muka surat 674, baris yang ketiga. Nota atau maksudnya menurut Maulana Rashid Ahmad Gangguhi dan Syekh Zakaria. Ni boleh tengok dalam kitab Lami'ud Darari, Taqrir Sahih Bukhari dan Aujazul Masalik. Dalam ketiga-tiga kitab ni ada sebut. Dia ada sebut. Lami'ud Darari itu syarah Bukhari, Taqrir Sahih Bukhari itu dia macam apa nama ni, perbincangan tentang Sahih Bukhari lah. Taqrir, huraian dia semasa dia mengajar tu dicatat, kemudian dibuat buku. Dan Aujazul Masalik itu syarah Muwatta Imam Malik. Dia gini dia kata, kalau kita terjemuh gini jadi, ketahuilah mana Rasulullah akan menjadi makmum dalam sembahyang. Bukankah dia penghulu sekalian Rasul? Itu maksudnya. Ketahuilah apa yang kau ceritakan itu. Jadi maksudnya, ketahuilah mana boleh berdasarkan riwayat kamu tu nampak macam menceritakan Jibril jadi tu imam kepada Nabi. Mana boleh lagu tu? Nabi tu penghulu sekalian Rasul. Mana dia nak jadi makmum kepada Jibril? Mana lebih Jibril itu dengan Rasulullah? Itu maksudnya. Lebih Rasulullah lah. Takkanlah orang yang lebih nak jadi makmum kepada hak kurang daripada dia. Aku tu maksudnya. Dia faham gitu. Dia faham gitu.
Di dalam sesetengah riwayat Bukhari, Muslim, Muwatta, Abu Daud, Nasai, Tabarani, ada koma situlah lepas Nasai itu sepatutnya, Al-Baihaqi dan lain-lain tersebut di tempat i'lam ini perkataan unzur. Ada juga dalam setengah-setengah riwayat tu tempat i'lam tu unzur. Jadi unzur yang berarti perhatikanlah atau tengoklah. Tengok molek, jangan mudah-mudah buat kesimpulan. Jadi kalau kita baca apa ni urwah cerita tu menampakkan macam Rasulullah jadi makmum kepada Jibril, sedangkan Rasulullah tak jadi makmum. Mengikut Umar bin Abdul Aziz, Rasulullah tak jadi makmum. Dia tengok saja Jibril duduk sembahyang, dia sembahyang jadi tu imam. Bukan berlapis-lapis tu imam, dua orang tu imam. Sebab baru ni kan kita kata satu pendapat kata Jibril jadi tu imam kepada Nabi. Jibril tu orang lain tak nampak lah, sebab sembahyang dia bukan Nabi seorang. Dia ramai lagi sahabat-sahabat ada pada masa tu pergi sembahyang juga. Jadi sahabat-sahabat ni ikut Nabi. Nabi lah bagi merekanya jadi tu imam. Nabi SAW sendiri siapa dia tu imam dia? Jibril. Mengikut pendapat Syekh Zakaria, Rashid Ahmad Gangohi, dia kata tak, sebenarnya Rasulullah SAW tidak menjadikan Jibril sebagai tu imam. Mana boleh Rasulullah yang begitu istimewa jadi tu imam kepada Jibril. Di sini ada akidah, unsur akidah. Pendapat yang masyhur juga dalam ahli sunnah mengatakan, ni kebanyakan lah ulama mengatakan Rasulullah lebih daripada Jibril. Jibril tidak lebih daripada Rasul. Setara itulah, walaupun Rasulullah ni orang, Jibril itu malaikat, tapi dari segi taraf je kedudukannya Rasulullah lebih tinggi. Jadi dia nak cerita di sini, dia tak boleh terima. Hak kamu cerita tu ayat molek, nanti keliru. Orang kata dia ikut Jibril, padahal dia tidak ikut pun. Dia tengok saja je, dia sendiri jadi tu imam kepada orang ramai, bukan dia ikut hak tu. Atau satu, hak ni kita akan bicarakan. Jadi ada sebut mana dia pegang bahawa Rasulullah SAW tak sembahyang sekali. Kalau mu perhati pun, mu royak tu mu tak perhati molek. Kalau mu perhati pun mu akan nampak bahawa Rasulullah SAW tidak jadi makmum kepada Jibril. Akan datang macam mana dia faham gitu. Jadi hak ni mengikut demo ni dia kata begitulah. Jadi unzur yang berarti perhatikanlah atau tengoklah, maksudnya ialah sesuatu hadis yang anda terima sepatutnya dikaji dan diperhatikan dengan mendalam terlebih dahulu sebelum disimpulkan apa-apa daripadanya. Jangan gaduh kita buat kesimpulan. Faham gini-gini, jangan gaduh. Perhati molek dulu apa maksud dia. Ia tidak seharusnya dilihat sekilas pandang sahaja. Tak boleh lagu tu. Ni Umar bin Abdul Aziz balah balik. Bila dia sebut, bila dia tegur Urwah tu, tegur dia kerana maya lewat sikit. Dia pun ginilah dia kata. Gini dia kata. Jadi kita tak boleh tengok ada ni sekali tengok kita pun buat kesimpulan lalu. Jadi lepas tu mengajar orang kemudian pun faham gitu juga, padahal tak jelas lagi. Rasulullah tu jadi makmum kepada Jibril, tak jelas lagi. Sama lah, bukan hak ni saja. Maksud Umar bin Abdul Aziz ni tidak mengingatkan Urwah, hak tu peringat ke dia, dia peringat kawan tu pula gitu. Wa tawasau bil haqq, saling berpesan dengan kebenaran. Semua itu masuk dalam tu, bukan sombong kau tak saya terima orang dah. Masing-masing tegur untuk hak lebih baik. Misalnya baru ni ada orang tanya di Kuala Lumpur, dia kata macam mana ada hadis dia tengok Rasulullah SAW tengok Allah dalam rupa seorang muda yang amrad, muda beliau lah, yang tak ada bulu-bulu dia. Maksudnya jadi ada kau Tuhan tu rupanya lagu tu pula, serupa dengan orang muda. Beliau tak ada bulu, tak ada janggut, tak ada gapo lah, kita kata. Kau alah ke mana ni nak perginya? Setengah-setengah tu dia kata tak betul lah adil. Sebab apa? Pasal apa? Ni alah kau homoseks ni lah.
Ada juga yang kata gitu. Apa yang jadi gitu pula, nampak lagu tu Tuhan. Macam-macam lah. Tapi sebenarnya tidak gitu. Sebab tu hadis ni kena faham molek. Jadi bukan Tuhan tu dalam rupa tadi, dia tu dalam rupa tadi. Nabi SAW tu dalam rupa tadi. Dia tengok, ra'aitu rabbi fi surati syabin amrad. Fi surati syabin amrad. Mana tak ada bulu. Dia tengok Tuhan, aku tengok Tuhanku dalam rupa seorang muda yang tidak ada bulunya. Tidak ada bulu, tidak ada janggut, tidak ada gapo lah. Comel lah, licin molek. Cerah molek gitu. Jadi orang boleh faham Tuhan tu dalam rupa orang muda kau. Dari segi bahasanya, Nabi tu dalam rupa orang muda pun boleh. Tapi kalau kita nak kata sekali fikir, kalau kita nak kata Rasulullah SAW tu dalam rupa orang muda tak ada bulu, lagu mana dia tu bulu banyak, janggut dia lebat, bulu banyak lah Rasulullah SAW. Jadi hak ni jadi hak tak ada bulu gapo ni Tuhan boleh jadi gigi tu, salah tu, tidak begitu. Jadi ra'aitu rabbi fi surati syabin amrad. Kalau kita perhatikan fi surati syabin amrad itu, dia apa ni, dia bertakluk, berkait dengan hak mana? Berkait dengan rabbi tu kau dengan tu ra'aitu. Dalam bahasa lebih halus lagi, lebih tepat lagi, tempat takluk dia tu hal. Hal tu hal kepada siapa? Hal kepada rabbi ke hal kepada tu ra'aitu? Jawabnya yang betul ialah hal kepada tu, saya. Jadi saya tu gitu. Tak, kalau dalam mimpi ni kita boleh nampak belakang kita. Dah. Kita tua boleh juga, kita huduh boleh juga, kita comel lah je boleh. Itu dah jadi masalah. Jadi dia nak ceritanya dia tu dalam keadaan, ataupun lagi mungkin tengok tu dalam syurga. Sebab ahli syurga ni mana-mana bulu gapo pun semua tak ada bulu dah, saya licin boleh, comel belakang. Kalau dia tengok royak tu, dia gambaran dia tengok dalam syurga, rupa dia tu jadi gitu. Rupa Nabi bukan rupa Allah. Jadi kan benda-benda gini kan, hadis tengok boleh jadi keliru. Itulah Umar bin Abdul Aziz kata, perhati molek hak kamu riwayat tu, biar faham molek makna dia, jangan mengelirukan orang. Sama juga lagi hadis boleh keliru juga. Apa ni, akan dapat melihat Tuhan kamu seperti melihat. Dari segi melihat tu serupa, bukan Tuhan tu serupa pula. Melihat tu maknanya kamu akan melihat dengan mata kepala kamu lah, dengan mata kepala kamu. Walaupun ramah kalau kita tengok depan gini kan boleh jadi keliru ke, tudung lindung ke, tak. Tapi kalau bulan tu mana semua nampak lah, tak ada keliru, tak ada berbuk, tak ada bersesak-sesak, tak ada susah. Kamu melihat itu serupa bulan, serupa kamu melihat, bukan Allah tu serupa bulan. Tengok benda-benda macam ni, benda-benda macam ni. Itulah maksud Umar bin Abdul Aziz tegur balik. Bila kamu riwayat tu tengok molek, jangan sampai mengelirukan. Kedua, apabila kita membacanya dengan a'lim, bukan i'lam tapi a'lim, maka ia berarti beritahulah. A'lim ma tuhaddithu, maksudnya ialah beritahulah tempat ambilanmu, atau dengan kata lain sanad bagi ceritamu itu. Kena ayat. Jangan waktu ayat sanad gitu. Itulah sebabnya Imam Muslim dalam kitab dia, kalau kita perhati kitab Imam Muslim tu, dia start kitab dia dengan bab sanad, bab isnad dulu. Dia bincang bab sanad. Kita kata sebagai usul hadis, dia sebut usul hadis. Sebab tu sebut bincang tentang sanad, kepentingan sanad. Sebab apa? Agama kita ni asasnya ialah sanad, cerita-cerita. Tak boleh, bukan sebuah cerita sejarah lain, tak, tidak lagi tu. Dia kena ada sanad. Jadi sesuailah dengan Umar bin Abdul Aziz kata, bila kamu cerita apa-apa, kena royak sanad dia. Jangan tak royak sanad.
Sebab sanad tu sebahagian daripada agama juga. Sebahagian daripada agama juga. Kalau tak ada sanad kan, orang ni boleh kata hak ni hadis, hak ni hadis, masing-masing dakwah. Ya, kita boleh tahu hak ni tidak sahih, hak ni tak boleh pakai, sebab kita tahu sanad. Kita tahu sanad. Daripada sanad saja pun padan dah. Kadang-kadang isinya molek, tak ada gap, tak ada bercanggah. Tapi apa yang kata dhaif juga. Dhaif tu sanad dia dhaif. Dhaif. Kerana isnad adalah sesuatu yang penting dalam penyampaian sesuatu ajaran agama. Kalau cerita-cerita hadis-hadis ni, kalau Quran tak payah sanad. Tak payah sanad. Dia setara tu benda Quran ni, dia tak payah sanad. Tak ada sanad. Sebab apa? Benda terang terlajak. Matahari tu kan, terang terlajak tu, tak perlu dah kita kepada saksi. Mau cari 10 orang saksi, bawa matahari tu ada, tengok sendiri. Saksi apa ni? Bukti apa? Tengok sendiri. Kecuali tak akan nampak kalau kamu buta. Kalau tak buta nampak, tak payah cari saksi, bukti, mana sokongan kamu. Quran ni dia setara. Jadi hak kata sanad ke apa ni hadis lah, ataupun hak lain-lain lah, cerita-cerita lain kena ada sanad. Tak boleh, tak ada sanad. Ketiga, kalau dibaca dengan a'lam, maka artinya ialah aku tahu. Maksudnya ialah aku tahu, ialah aku memang mengetahui tentang kelebihan bersembahyang pada waktu yang afdal dan mustahab. Aku juga mengetahui kisah Jibril bersembahyang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Tetapi hari ini kerana sesuatu sebab aku terlewat sedikit mengerjakannya. Bukan aku tak tahu, aku tahu. Aku tahu apa yang kamu cerita tu, aku tahu. Jadi a'lamu kalau lagu tu. Dalam setengah-setengah riwayat, hak bab zikril malaikah tu dalam Bukhari pun a'lamu di situ. Hak riwayat Laits, bukan riwayat Malik, a'lam. Bagaimanapun makna ketiga ini kurang sesuai dengan keterangan Urwah seterusnya. Tapi ke mana-mana pun ketiga-tiga ni boleh berlaku. Jadi aku tahu. Bila tahu, kerana sesuatu sebab lah, kita dia lambat sikit. Dia zaman sahabat dulu, zaman tabi'i dulu, dididik oleh sahabat. Kalau bab-bab agama ni kan dia tak boleh sikit kat tegus lah, supaya beringat kan. Tegus lah. Kita ni kadang-kadang lambat sangat tegur dah. Siapa benda tu jadi berakar umbi pun nak melera kan tu, nak melera kan ni, banyak sangat melera. Tapi kita kata tegur cepat sangat pun kadang-kadang tak kena juga. Cepat sangat, misalnya hal ni dia tegur cepat sangat, tapi dari satu sudut ialah ada kelebihan lah. Memanglah dia nak jaga hak sebenar tu supaya mana semua orang tahu, oh benda ni ambil berat belaka. Tapi dari satu segi, macamlah kawan tu tak tahu, kawan tu dia ada kerja, dia ada hal, dia ada lah lewat tu, bukan sokmo. Jadi sikit-sikit tegur, sikit-sikit tegur, berat juga kalau lagu tu kan. Bagaimanapun makna ketiga ini kurang sesuai. Tapi setengah-setengah ulama, macam ulama-ulama dalam mazhab Hanafi, memang bagi demon ni semaya asal tu bukan awal tu lebih. Dia ada khilaf pula. Hak ni kata lebihnya awal, hak ni kata tidak lebih awal. Awal tu boleh buat masuk waktu dah. Tapi kalau nak kira hak lebih, hak hari yang kedua Jibril tunjuk, hak tu masa hak lebih. Jadi Umar bin Abdul Aziz, bila dia semaya pada masa tu, pada pandangan Urwahnya lewat sikit, bagi dia tak. Itulah masa hak afdalnya. Aku tu, itu makna a'lamu, aku tahu apa yang kamu cerita. Bagi dia, sebab tu kita tengok orang-orang mazhab Hanafi, dia semaya lewat asal. Bila bayar sesuatu ni tak bosan lagi. Masa tu baru dia semaya asal. Dia bayar awal juga,
Supaya orang lain mayat. Sebab apa? Bagi dia waktu hak lebih untuk semayang asar pasal tu. Adalah dalil dia. Nanti bila sampai tempat dia, kita bincang lah waktu tu. Bila ni tak perlu lagi. Mana dalil dia? Jadi dia pegang dengan tu. Jadi kita nak tegur-tegur orang, dia kena tahu dulu dia pegang dengan mana. Subuh juga waktu subuh. Kalau hak kebanyakan ulama ni, awal waktu tu hak molek je. Termasuklah Imam Bukhari pun kata lagu tu juga. Awal waktu tu hak molek. Tapi mengikut Imam Abu Hanifah dan selama mana anak buah dia orang lain lagi, dia kata dah waktu subuh hak afdal semaya bila cerah tak ada. Okey, beza tu. Jadi kalau kita tegur orang yang pegang dengan hak tu, padahlah tak. Kita kata Imam Maya bukan pada waktu yang afdal. Bagi dia masa tu afdal. Jadi nak tegur dia kena tahu dulu orang itu lagu mana, dia pegang lagu mana. Jadi hak tu pun berkenaan dengan waktu juga, tapi tidak betul-betul lagi tepat dia. Bila betul-betul tepat dia, kita bincang. Jadi Umar bin Abdul Aziz raya, saya tahu waktu tu apa ya saya buat gini, saya tak kisah. Tidaklah gomo sebab kamu. Sebab dia ada pahakut lain. Ada pahakut lain. Tetapi hak sebenarnya Umar bin Abdul Aziz tidak gitu. Itu pahaman orang Hanafi, mazhab Hanafi saja. Dan dia kata gini sebab menyokong pendapat dia. Hak sebenarnya amalan Umar bin Abdul Aziz tidak lewat. Hak ni jarang ni hak berlaku lagu ni. Hak sekali jenis semaya awal berdasarkan riwayat yang lain. Jadi kalau kita nak kata pendapat dia begitu, tidak begitu. Cuma ialah dalam kitab dia riwayat belaka dia faham gini, dia faham gini. Kita nak tahu kena tengok pula jalan ke. Cumanya pengajaran kepada kita, bila kita nak tegur orang, kita kena tahu dia tu apa dulu. Misalnya kalau kita pergi mana sih? Masjid Pakistan. Masjid Pakistan tu kata, memang dia amal aku tu. Enggak, kita nak tegur dia, boleh tahu tegur. Masjid India kok, tapi sini tak ada masjid India. Kau lupa kan? Ada masjid India, memang lewat. Subuh pun lewat. Sebab itu waktu afdal bagi dia. Jadi kita tak boleh nak tegur orang yang ada pegangan pahaman dia, tak boleh. Misalnya kita kata kita nak tegur orang tu semaya, kita kata tak sah, kita tegur dia. Pasal apa? Nampak rabuk sikit orang tino, orang puas semaya kan, nampak tangan gapo, kaki gapo, nampak pakai gitu, kayak kelubuk gitu. Kita pun nak tegur dia, kita kata tak sah. Jangan dulu, kita kena tahu dulu dia pakai mazhab gapo. Dia pakai mazhab gapo. Jadi betul dah cara dia faham dah. Dia tahu dah tu cara dia lagu tu boleh bagi dia. Kita tak boleh tak apa, tak kena tahu. Jadi nak tegur ni pun kena tahu juga. Kalau tidak kan jadi serati waktu serati ada serati. Kitanya maksud molek kan. Tapi molek pun tak kena cara. Tak kena cara. Jadi adakah Jibril telah menentukan waktu sembahyang untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada nota hadis itu. Menurut para pensyarah hadis, Umar bin Abdul Aziz berkata begini mungkin kerana 3 sebab berikut. Dia kata begini mungkin ada 3 sebab. Yang pertama, beliau memang tidak mengetahui hadis yang dikemukakan oleh Urwah itu. Dia tak tahu hadis. Ada yang kata gitu. Tidak semestinya orang alim dia tahu belaka. Jadi ni bila Urwah sebut juga, cumanya dia nak riwayat sanad je. Itu je. Benda tu dia tidak tahu. Dia tidak tahu nak kau dia jadi apa ni gabeno gitu semua tak tahu lah semaya. Awal waktu semaya, akhir waktu semaya. Tak tahu. Tahu waktu tu tahu melalui cerita lain. Melalui cerita Jibril mari turun gitu gini, hadis ni dia tak tahu. Ini satu pendapat. Yang kedua, beliau tidak berpuas hati dengan cara Urwah mengemukakan hadis tanpa mengemukakan sanadnya. Sebab tu dia kata begitu.
Yang ketiga, menyatakan keheranan dan rasa teragak-agaknya untuk menerima bahawa Jibril telah menjadi imam ketika bersembahyang dengan Nabi SAW. Kerana bagi beliau, kedudukan Rasulullah lebih tinggi daripada kedudukan Jibril. Jadi Urwah tu cerita menampakkan macam Jibril jadi tu imam. Dia tak apa boleh terima. Waktu dia kata i'lam ma tuhaddithu ataupun a'lamu ma tuhaddithu dan sebagainya yang kita bincang saat ni, itu sebabnya. Yang keempat, bersembahyang asar pada ketika bayang sesuatu menjadi satu kali lebih panjang daripadanya adalah lebih afdal di sisi Mughirah bin Syu'bah dan Umar bin Abdul Aziz. Ini juga merupakan pendapat yang dipilih oleh Imam Abu Hanifah dan tokoh-tokoh dalam mazhab dia. Kita kata saat ni lah, memang dia faham lagu tu. Jadi kalau dia tak jadi masalah, tak salah. Yang kelima, hadis Urwah seperti yang dikemukakan di atas jika diperhatikan betul-betul. Ni Umar bin Abdul Aziz tak apa boleh terima mengikut pendapat Rashid Ahmad Ganguhi dan Syekh Zakaria. Dia tak apa boleh terima Urwah sebut, iaitu menampakkan macam Jibril jadi tu imam. Dia tak apa boleh terima. Ni alasannya. Ada dalam hadis ni juga. Jadi mungkin dah tahu molek, kena faham molek apa hak kamu cerita tu, hak kamu riwayat tu. Jangan kamu tahu riwayat saja, kamu tak tahu maksud dia. Jadi kamu faham maksud dia, Jibril jadi tu imam, Nabi jadi makmum dia. Lepas tu sahabat-sahabat jadi makmum kepada Nabi. Jadi dua lah tu imam. Hak ni, hak dia tegur tu gini, cuba perhati. Masih tidak jelas menunjukkan Rasulullah SAW telah menjadi makmum kepada Jibril. Ini kerana perkataan fa sebelum perkataan salla lebih menunjukkan selepas daripada bersama. Justru makna asalnya ialah at-ta'qib wa tertib. Maksud dia selepas, berikutan, lalu setelah itu, sebaik sahaja selepas dan sebagainya. Itu maksud fa. Dan dia guna fa sini dalam hadis tu. Dalam hadis tu guna fa. Maksud Umar bin Abdul Aziz patutnya Urwah yang tegur dia terperhati molek. Dia guna perkataan enggak. Fa ni tidak semesti makna sekali. Kalau dia ikut tu imam, Jibril jadi tu imam, itu makna semaya sekali. Sedangkan fasalla, cuba hati, 5 kali dia sebut. Alaysa qad alimta anna Jibril, ini bukan surat 970 tu, hadis asal. Baris yang ketiga, teks dia, alaysa qad alimta anna Jibril sallallahu alaihi wasallam nazala fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi fasalla Rasulullah, bila Jibril turun, lepas pada dia turun, dia sembahyang. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sembahyang. Atau lepas dia sembahyang tu, Nabi pun sembahyang. Atau lalu selepas dia sembahyang tu, Nabi pun sembahyang. Dia tidak menunjukkan di sini Nabi ikut Jibril. Ni. Lepas tu thumma salla, fa salla Rasulullah, thumma salla, fa salla, semua fa belaka. Fa ni dia memberi makna ta'qib dan tertib. Ta'qib makna lepas tu, bukan selalu. Dan tertib, hak ni semaya dulu, Jibril semaya dulu, lepas tu baru dia. Tertib begitu. Lepas tu, kalau kita kata dia semaya sekali, orang tak kata lepas tu. Cumanya ialah orang kata, oh tengok riwayat lain, memang Jibril jadi tu imam. Ammani Jibril, dia sebut gitu. Mana orang kata? Memang jelas Umar bin Abdul Aziz ataupun ulama-ulama hadis yang lain, dia akan kata hak tu riwayat bil makna. Riwayat bil makna. Hak sebenarnya hak ni hak asal. Salla fa salla. Salla fa salla. Hak ni hak asal. Ammani Jibril tu dia buat kesimpulan. Perawi buat kesimpulan. Mana dia semaya, Jibril semaya, Nabi pun semaya, ikut dia. Jadi bila ikut dia tu tak mana sebagai makmum lah. Bermakna Jibril tu jadi tu imam. Jadi riwayat tu pun sebut Jibril telah mengimamkan aku. Dia akan kata begitu pula. Nampak? Jadi banyak perkara lah. Ni yang Umar bin Abdul Aziz suruh perhati molek tu.
Banyak-banyaklah hadis-hadis hak lagu ni. Kita nak tahu hak mana hak asal, hak mana riwayat bil makna, payah kaklah. Kadang-kadang jadi keliru lah. Jadi base of pendapat kita tengok, oh ni kata lagu ni, kata lagu ni. Puncanya mari mana? Kerana hadis lah. Maknanya romeh. Kan kita maklum, bahkan kebanyakan kita duduk faham perempuan tu jadi daripada tulang rusuk lelaki kan. Sebabnya dia pegang dengan hadis khuliqatil mar'ah min dhila'in, daripada tulang rusuk, daripada dengan hot tu lah pucuk dia aja. Selagi ada cerita tentang cerita yang sama juga, iaitu perempuan itu seperti tulang rusuk, bukan daripada tulang rusuk, seperti. Jadi hak mana sahak tu? Tak boleh gitu. Kena pilih salah satu daripada dua. Tak boleh pilih kedua. Jadi kita kata seperti hak daripada tulang rusuk. Sinilah bendanya. Jadi kebanyakan orang dia faham daripada tulang rusuk. Pasal apa dia hak jadi daripada tulang rusuk tu? Setengah kata Hawa saja. Itu hak kebanyakan. Mana Hawa tu jadi daripada tulang rusuk Adam. Tapi kalau kita tengok banyak dalam setengah-setengah hadis kita tengok dia tidak sebut Hawa saja. An-Nisa. Khuliqna min dhila'in. Mereka dijadikan daripada tulang rusuk. Pahak lain-lain tu jadi daripada tulang rusuk siapa? Pula. Tu. Kan jadi keliru kan? Sebab itulah kita perlu kepada kajian. Mengikut saya, hak betulnya kadilai, seperti tulang rusuk. Hak tu hak asal. Min dhila'in itu riwayat bil makna. Atau dia mengambil kira hak ada dalam Quran. Kita kecek ni hak halus sikit kan. Kalau tak apa jijak biar. Kalau tak apa jijak, kokoh lah, jangan gaduh lagi. Jangan gaduh nak kau mana-mana, nak ngomen kau, nak tak setuju. Tak apa tak setuju, tak apa. Kita kebebasan kita. Tapi kena fikir. Sebab dalam Quran dia ada sebut khalaqalakum min anfusikum azwaja. Kum tu bukan kait dengan Adam dengan Hawa tu. Dia menjadikan daripada diri-diri kamu isteri-isteri kamu. Jadi maknanya semua bini-bini hak mana? Orang ni bini dia, hak ni dah. Bini dia tu jadi daripada tulang rusuk dia ke? Dan dalam ayat tu sebut min anfusikum. Kalau kita nak makan min ni makna jadi, makna asal kejadian dia tu bahan asalnya daripada orang tu. Ayat tu pun lagu tu. Kita nak katakan, jadi nampaknya ini tidak khusus dengan Adam dan Hawa. Orang lain pun lagu tu. Lagu mana? Bila jadi tu? Bila? Mana jadi? Semua orang tahu hak mana-mana anak cucu Adam ni jadi daripada air mani. Tu bukan jadi daripada tulang rusuk. Tapi dalam ayat tu kata daripada kamu, daripada diri kamu. Kamu tu bukan khusus dengan Adam, kan? Kamu tu mana semua kita manusia. Jadi apakah kita akan faham setiap bini masing-masing dia jadi daripada tulang rusuk tu lelaki dia? Takkan lagu tu. Bila? Kalau kita kata tak cara lah bila-bila. Lah apa lagu mana kalau bini dia tu lebih tua daripada tu lelaki? Bila? Kalau kita kata mesti tu lelaki dia lebih tua, benar sama juga. Kok mana-mana kita tak faham tak apalah. Tapi masalahnya lagu mana kalau si suami itu lebih muda daripada isteri? Bila dia jadi pula daripada suami dia? Suami dia tu ke dia lahir je. Jadi di sini kita kena faham. Adilah benda-benda jadilah. Fa tu makna gapo, min tu makna gapo, makna gapo. Apa kena faham? Min ni makna min ibtidaiyah saja kau. Banyak makna, belah-belah makna dia. Jadi kita tak boleh faham min di situ dengan makna ibtidaiyah, berpunca, makna asas kejadian dia tu, bahan kejadian dia tu. Bukan. Dia nak ayatnya dari jenis kamu.
Dari jenis kamu kau dia. Sama-sama manusia lah. Ada kau orang nikah dengan lembu? Tak ada. Nikah sama-sama manusia. Itu hak umumnya. Itulah hak umumnya. Itulah maksud Tuhan menjadikan dari jenis kamu, isteri-isteri kamu. Dari jenis. Mana jenis? Min jinsiyah, bukan min ibtidaiyah. Situ benda. Lepas tu dari jenis itu sebagai kiasan. Dari jenis tu lah rusuk. Mana benda mudah patah. Kalau nak buat contoh lain, cermin kau, kaca kau mudah pecah. Itu maksud dia. Mana kejadian asal dia tu begitu Tuhan buat. Fitrah dia memang mudah patah. Jadi ini sebagai peringatan kepada lelaki. Kalau bergaul dengan perempuan, kamu kena beringat. Sebab dia tu macam jenis kaca, jenis tulang rusuk. Apa ya? Kalau cuba nak betul tak? Memang sifat dia adalah gitu. Bukan ayat mana tak molek orang perempuan tu dak. Sepatu tulang rusuk, bekuk, tak molek. Molek dah dalam kutu tu. Takkan tulang rusuk betul. Memang molek dah, kejadian asal dia gitu. Cuma kita kena faham lah. Benda hak memang belok gitu. Jangan cuba nak betul tak tu kan. Betul agak dia dah molek dah. Dah. Kita dah kena faham bila kita nak berhadapan dengan dia, berurusan dengan dia. Lelaki tu maksudnya. Itu maksudnya. Jadi hak lebih tepatnya seperti, bukan daripada tulang rusuk. Kalau daripada kejadian yang begitu sifatnya, sifat gitu, macam tulang rusuk lah sifatnya, kejadiannya itu. Tengok kan jauh pergi. Tapi kan berapa ramai apa ni orang duduk faham. Jadi daripada tulang rusuk sungguh. Masalahnya kalau kita perhati ayat-ayat, hadis-hadis yang akan menimbulkan kemusykilan. Masalah dia bukan khusus dengan Adam dengan Hawa tu saja. Kalau kita tengok hak lain-lain, situ masalahnya. Kalau berkait dengan Adam dan Hawa, boleh kira lagi. Masalahnya berapa banyak dalil-dalil hak lain tu tidak khusus dengan Adam dan Hawa. Kita nak agak buat cerita kalau ustaz buat lagu kan ada sekutu papu kan mana ini ada dulu. Oh ya dah macam-macam. Kenapa bukti saya? Betul lah. Hak sebenarnya ada dengan perincian tulang rusuk yang keberapa tu ada dalam Bible. Pahala ni ada lagi. Hak tu sebenarnya dia campur dengan Israeliat. Israeliat. Dengan sebab itulah pengkaji-pengkaji, ulama-ulama yang jenis teliti dalam tafsir, dalam gapo, dia bahaslah benda sani, lagu sani. Jadi mengikut muhaqqiqinya bukan jadi daripada tulang rusuk. Bukan jadi daripada tulang rusuk. Seperti tulang rusuk. Atau kalau daripada tu maksud daripada kejadian yang macam itulah sifatnya. Tak serupa dengan lelaki. Jangan kita nak buat orang lelaki tu nak buat serupa dengan lelaki orang perempuan tu, mana boleh. Sifat dia tak serupa kejadian dia. Kejadian maksudnya dari segi sifat asal. Dari segi zahir ni serupa je. Dari jenis kamu. Dari jenis kamu juga, walaupun berlainan jantina, tapi sama-sama manusia. Orang juga. Itu maksudnya. Jadi dengan sebab itulah Imam Razi, orang ni ramai lagi ulama-ulama bahas kan. Kebanyakan yang mereka pilih bukan jadi daripada tulang rusuk. Bukan daripada tulang rusuk. Hawa tu pun bukan daripada tulang rusuk tu ada. Usah kau orang lain. Hawa tu pun bukan. Jadi ta'qib dan tertib artinya ialah selepas atau sebaik sahaja Jibril selesai bersembahyang sendirian, Nabi SAW terus bersembahyang sendirian. Mana tanpa dia ikut Jibril. Lepas tu sahabat-sahabat dia ikut dia. Jadi maknanya tak timbul lah di sini dua orang tu iman. Tak timbul. Seorang itu iman. Nabi sembahyang selalu pada masa itu. Jibril start sembahyang, Nabi start. Tapi bukan dengan mengikut imam. Hak ni lah Umar bin Abdul Aziz tegur tu. Dia berasa tak pernah sambah Nabi nak jadi imam. Sebab apa? Nabi lebih afdal lagi daripada Jibril. Pak kita kata dia menggunakan ayat waktu. Tak boleh ayat gini kau.
Tak boleh royak gini saja. Dengan cara dia sembahyang suku pada waktu tadi, royak dah tu. Tidak semesti jadi tu imam. Ataupun kalau tidak sembahyang gitu, royak saja pun boleh. Royak saja. Artinya ialah selepas atau sebaik saja Jibril selesai bersembahyang, Nabi SAW terus bersembahyang. Walaupun ramai juga ulama mengatakan Nabi SAW memang telah berimamkan Jibril dalam peristiwa itu setelah mereka memakai kaedah jamu. Dia pakai kaedah jamu pula. Jadi pakai belakang adik. Dan memakai perkataan fa sebelum perkataan sallah dengan arti baginda sallallahu alaihi wasallam melakukan setiap perbuatan dan pergerakan di dalam sembahyang seperti rukuk, sujud dan sebagainya selepas perbuatan Jibril atau mengiringi perbuatannya sebagai imam. Dia faham gitu. Namun itu semua tidak lebih daripada tafsiran dan pandangan semata-mata. Itu masing-masing pendapat ya. Sebenarnya kata begitu. Jadi maknanya takkib juga, kata dia tertib juga. Jibril buat dulu Allahu Akbar. Jadi Nabi SAW Allahu Akbar kata. Jadi Allah Akbar tu mengiringi itu maksud gitu. Bukan selepas Jibril selesai sembahyang tu baru Nabi buat dah. Jadi sebagai mengikut imam juga. Tapi itu pendapat saja. Tak ada jelas. Cuma hak paling jelasnya ada hak riwayat sebut Ammani Jibril tu lah. Jibril jadi tu imam kepada aku. Cumanya pihak sani hak tak saya terima tadi. Tak jelas lagi, tak saya walaupun sebut lagu tu Jibril jadi tu imam kepada aku. Kan? Tidak susah kan? Payah. Nak pilih, nak faham, nak terjek. Payah. Terang gitu mau dah. Kata Jibril jadi tu imam kepada aku. Lama lagi tak saya pakai. Bukan degil. Tidak degil. Kaedah. Dia pakai kaedah. Kaedah apa dia? Ada kalanya riwayat itu riwayat bil makna. Ada kalanya riwayat bil lafzi. Kita nak tahu riwayat bil lafzi, hak asal, hak sebenar Nabi SAW kata hak asal. Dia kata hak asal hak ni tak ada sebut gitu. Dia kata salla fa salla gitu je. Tak mana ada sebut amani, tak ada. Tapi hak yang tak saya terima tu pun, itu pun pendapat juga. Pendapat juga. Hak tak saya terima. Jadi dia kata Nabi sembahyang suku-suku. Sebab Umar bin Abdul Aziz. Ya, kau Umar bin Abdul Aziz kata lagu tu. Orang juga faham. Dia tidak dengar Umar bin Abdul Aziz kata dengan jelas, saya berpendapat Nabi tidak bersembahyang. Tak ada lagu tu. Pendapat jadi masing-masing. Pendapat masing-masing. Jadi khilaf di kalangan ulama, ni gini ni atas dasar pendapat lah, kebebasan berfikir atas dasar pendapat. Berapa banyaknya yang tidak terang sebenarnya. Dia katakan Umar bin Abdul Aziz gini, bukan gini. Itu pendapat semua. Kita nak pilih, kalau tak saya pilih, tak apalah. Setengah-setengah orang gitulah. Lagu ni lah orang panggil ngaji hadis sungguh. Setengah-setengah orang dia tafsir. Dia kata tak tahu nak pegang hak mana dah. Royak tu banyak sangat, patut hak mana sah dah. Nak pegangnya, dia nak perisi selalu. Sekarang ni kita tidak belajar ni hak perisi, dah belajar nak makan dah. Belajar koyok sendiri kata. Pakat koyok. Sekurang-kurangnya saya tengok orang koyok lagu mana. Nak boleh jadi gini ni, berapa peringkat proses ni. Kita boleh tahu lah. Macam kita gila kata daripada ayah kena sebelah tu lah, lepas tu tubik dalam ting lagu mana proses. Kita boleh tengok lah tu sekurang-kurang. Ngaji hadis ni salah satunya faedah dia hot tu. Kita boleh tengok orang proses lagu mana. Kalau kita tak boleh proses sendiri, tak apa, kita boleh tahu. Hak ni gini boleh lah. Kalau hak ni dia ada syarat-syarat dia. Kalau nak sebelah apa dia pakai pisau mesin tu dah, tak ada syarat-syarat dia. Bukan apa dan ulama kata tak boleh, tapi dia ada syarat-syarat dia. Bukan ayat duk tergantung tu, lepas tu musim serang, pisau dia lalu tekuk je, tu dah lagu kan. Ada hak kata gitu, ada hak kata tidak lagu tu kita pegang boleh, sebelah dengan tangan gini boleh. Kan macam-macam cara tu masing-masing.
Oh, kata dia, kalau nak sembelih dengan target sos-sos lagu tu, benar-benar demo. No. Tak boleh wakilan kan lagu tu. No. Ni kita nak tu gini cara ni. Masing-masing cara. Kita boleh tahu. Nak pilih hak mana-mana ikutlah, tak usah hak tu pun tak apa juga. Orang hak kata boleh hak tu, boleh ada cara dia. Dia tidak kata sewenang-wenang boleh. Ada, dia pergi cek juga, periksa juga cara dia. Gitulah benda. Kita boleh tengok sendiri. Kita kalau buat sendiri boleh, sembelih sendiri. Boleh ni. Orang lain buat, kita buat. Kita tengok saja, boleh juga. Gitu benda kita belajar ni. Jangan ingat maksud kita bagi belajar ni nak ambil hak selesai. Hak puisi belakang, siap belakang dah. Tidak gitu. Hak lagu tu banyak dah. Rasanya orang nak tahu lah ni hak lagu tu. Orang nak tahu perkembangan dia. Kalau kita nak kan, kita nak, kita duduk makan sebab tak aja tengok ni lagu lain. No, dia buat proses dia ni dah. Serah juga nak tengok kan. Serah juga. DJ duduk kecek dalam kaunti dia, duduk kecek lagu mana kan. Serah juga nak kita tengok kan. Banyak benda serah nak tengok. Nak pergi kata, kalau boleh nak try kan. No. Lagu tu hak ni pun gitu juga. Bukan asas. Tak tahu benda ni tak apa. Tak tahu. Oh ni Umar bin Abdul Aziz ni boleh ada dia kata a'lamu a'lim. Lah tak tahu tu tak apa, tak dosa. Kita dia belajar hak lebih dah ni. Hak lebih dah ni. Termasuk dalam fardu kifayah. Kita kena ingat kata fardu ain tu selesai dah ke tidak. Kalau kena duduk bahas tinggi melangit dah. Hak tu pun tak selesai lagi. Dah. Tak sih juga lah. Tak sih juga. Tapi kadang-kadang kita tu sampai ke bawah tu memang asas sungguh, memang nampak jelas lah. Tapi setengah-setengah tempat tak boleh lah macam ni. Kena bincang. Gapa dia i'lam, gapa dia alim, gapa dia a'lam, dia jadi lagu mana? Kena bincang. Kalau tidak, tak nampak kelebihan kita. Tak nampak kelebihan kita. Tapi benda ni semua setakat dia kita nak bincang ni tak perlu. Makan masa ni siapa dia nak boleh kata fak ni makna dia gini. Oh, dia kena ngaji juga benar tu. Kena ngaji juga benar. Kemudian Urwah menjawab. Jadi bila daripada jawapan dia ni kita nampak apa ni maksud Umar bin Abdul Aziz itu difahami oleh Urwah. I'lam ma tuhaddits, kamu kena beritahu sana. Bila kamu cerita sesuatu hadis, kamu kena beritahu sana. Kita tahu mana apa ni Urwah tu apa ni dia faham Umar bin Abdul Aziz apa ni nak gitu. Tengok sini, hak selepas Urwah menjawab. Bila Umar bin Abdul Aziz kata gitu, dia pun jawab. Begitulah Bashir bin Abi Mas'ud Al-Ansari meriwayatkan daripada ayahnya. Dah muka dia ni, Urwah ni tabi'i, bukan jauh sepuluh kita. Nak boleh sapa kepada Rasulullah tu 15 sanad. Ni berapa generasi dah kita ni. Masa tu Urwah ni kata dia perlu seorang sahabat je. Perlu seorang sahabat. Sapa selalu kepada Nabi SAW. Dia pun katalah Dok Umar bin Abdul Aziz kata gitu. Dia pun kata begitulah Bashir bin Abi Mas'ud Al-Ansari meriwayatkan daripada ayahnya. Bashir anak kepada Abi Mas'ud. Abi Mas'ud tu sahabat. Bashir royak saya. Hak tadi tu saya royak tu siapa dia? Dia cerita ni Bashir. Dia ambil daripada ayah dia. Ayah dia tu sahabat. Ayah dia tu sahabat. Baiklah. Bahas pula sini, bahas pula. Bahas kalau tak tahu pun tak apa. Orang ramai ni kalau tak tahu pun tak apa. Al-Kirmani berkata, saluran riwayat ini tidak muttasil pula. Kalau awak mari sebut hak tu pun hak sani.
Urwah kata Bashir bin Abi Mas'ud meriwayatkan daripada ayah dia. Wak mari hak tu pun tidak muttasil, tidak bersambung sanad dia. Siapa dia Kirmani? Pensyarah Bukhari juga. Dia kata tidak muttasil. Kerana Abu Mas'ud tidak berkata aku sendiri menyaksikan peristiwa ini, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Jibril telah turun, dan seterusnya. Dia tak kata gitu Abu Mas'ud. Abu Mas'ud ni siapa? Sahabat Ansari, Ansar. Bila Nabi berhijrah ke Madinah, tu dia bergaul dengan Nabi ya. Sedangkan cerita ni turun semasa di Mekah. Dia tengok kau, dia semayang sekali kau. Tak. Pas dia tak ada royak sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita kepada saya gini. Tak ada. Sebab tu Kirmani kata tidak muttasil. Dan tidak muttasil, adakah pula dalam Bukhari ni sanad hak tidak muttasil? Kalau tidak muttasil, dhaif lah. Dhaif lah. Dan ia dipanggil mursal sahabi. Ini mursal sahabi. Dia paling tinggi kita kata Imam Bukhari terima ni apa sebab? Sebab Abu Mas'ud cerita. Abu Mas'ud dia cerita tu maklum dah, semua orang lain maklum belaka. Dia tak ada. Jadi dia boleh cerita. Mesti ada mana-mana sahabat yang royak ke dia. Atas dasar sangka baik, atas dasar perkiraan itulah orang panggil mursal sahabi. Kalau seorang sahabat dia tidak royak, orang yang sebenarnya ada dalam peristiwa tu royak ke dia, pun kita boleh pakai juga. Sebab apa? Kita kira dia mesti ambil daripada siapa-siapa. Dia tak akan mereka buat sendiri cerita tu, tak akan gitu. Itulah mengikut pegangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi bila dia kata gini, yalah dah tu, dia mestilah ada dengar daripada sahabat mana-mana. Jadi mursal sahabi orang panggil boleh dipakai mengikut kaedah usul hadis. Kalau mursal hak lain bawa seorang perawi tu dia ambil daripada hak datang, hak tengah dia buat tak ada sah, dia ambil daripada hak datang, tu mursal dhaif. Jadi lagu tu kalau orang lain bawah ni. Tapi kalau sahabat macam Abu Mas'ud, dia tak ada dengan peristiwa, tapi yang dia cerita mestilah dia dengar daripada mana-mana sahabat atau daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ke. Cuma tidak tersebut dalam riwayat ni. Gitu. Gitulah. Jadi hak ni orang panggil mursal sahabi. Kerana Abu Mas'ud tidak ada pada ketika peristiwa itu berlaku, maka ada kemungkinan beliau mendengarnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ada kemungkinan. Lepas tu apa dia dengar, apa dia tidak royak? Saya dengar Rasulullah gini, sepatut guru kita duk mengaji dengan dia. Takkan kita nak royak setiap patah, setiap hak tok guru kita tu royak. Tok guru saya royak, tok guru saya. Tak payahlah royak gitu. Maklum lah, dia tahu tu, dia mengaji dengan kawan tu yang daripada dia lah juga. Kira-kira takkan nak royak sama. Takkan nak royak sama. Jadi sebab kita kita kata Nabi SAW kata gini-gini, royak gini-gini, tahu mana? Ada sanad lah. Takkan setiap kali nak royak hadis ni baca sanad habis. Banyak benar lagu tu. Buat masa. Jadi royak Nabi SAW kata gini lah. Nak tengok ada dalam kitab tu kan senang. Atau daripada sahabat yang ada pada peristiwa berkenaan, ketika peristiwa berkenaan berlaku, atau mungkin juga daripada sahabat-sahabat yang lain. Jadi sahabat-sahabat yang lain tu kalau 2, 3 pun mana berlapis-lapis dah tak apa, mengikut kaedah usul hadis ahli sunnah, orang panggil mursal sahabi. Tidak semesti Abu Mas'ud ni ambil daripada satu orang aja. Orang ni mana terlibat dalam peristiwa tu mesti kena gitu. Tak ada, tak mesti. Ada 2, 3 orang sahabat ni celah. Akhir sekali yang ketiga tu hak sebenarnya yang ada dalam peristiwa, tak apa. Dia tak ambil daripada yang terlibat dalam peristiwa tu secara langsung pun tak apa. Semua orang panggil mursal sahabi. Jadi mursal sahabi ni sahabat yang dibuat tu tidak semesti seorang, mungkin 2, 3 orang. Tak apa. Boleh pakai berlaku. Jadi setara itulah kedudukan sahabat-sahabat ni bagi kita. Orangnya setara itulah. Ni boleh pegang lalu. Boleh pegang lalu tu. Hak ni jadi kewajipan tu kepada semua tu kena tahu tu. Termasuk dalam fardu ain juga tu. Kena tahu sahabat tu siapa. Bukan boleh nak kritik
Main-main tak boleh. Sebab apa tu? Kalau dia tak royak nama siapa dia ambil 2 orang, 3 orang tak ada, tak apa, kita tetap kata boleh terima mursal sahabi. Pasal apa? Pasal dalam Quran banyak benar sebut pujian, sanjungan kepada sahabat-sahabat. Dalam hadis banyak benar. Kalau kita dengar satu orang je royak, orang 7, satu orang kita pakan dah. Takkan ada Allah kata orang 7, kita nak kata tak 7 lagi. Dan Rasulullah kata orang 7, kita nak kata tak 7 lagi. Kita orang biasa sama kita ni, kalau hak kita percaya dia royak, orang tu baik tak apa boleh, kita percaya lalu kan. Jadi hak ni setara tu. Jadi kita nak tahu lah kan. Buat Syiah dia kata dah, pada waktu tak berdosa ke? Tak buat maksiat ke? Maksud ke? Bukan soal maksud. Dia ada melakukan kesalahan, tapi cuba perhati, mana ada sahabat yang bila dia buat salah, kalau dalam Quran tak ada sebut Tuhan ampunkan dia, mana ada? Mesti ada sebut. Mesti ada sebut. Hak Nabi tak boleh kacak 50 hari dengan sahabat 3 orang, tak pergi ikut perang, dalam perang Tabuk tak pergi. Ka'ab bin Malik dan di 2 orang lagi sahabat dia, dalam Quran sendiri sebut Tuhan terima taubat mereka. Dia ada buat salah, tapi dah orang yang lagu tu, lepas tu puji pula Nabi SAW pun pandai baik dia pula, layan dengan baik pula. Tak ada hak kita untuk kata mereka ni tak boleh serupa dengan orang-orang lain, tak boleh. Itu sebab ahli sunnah ni, apa dia terima sahabat. Itulah sebabnya. Puak-puak ni dia tak erti. Dia kata, kalau lagu tu sedap lah sahabat, akidah juga. Jadi dia percaya dia tu maknanya terpelihara gitu. Dia percaya Tuhan ni ampunkan dia. Dia percaya, dia tahu dah dia ahli surga. Sedap hati lah kalau lagu tu. Nak buat suka hati, nak buat maksiat, menghukum mana-mana pun Tuhan terima dah. Ahli surga dah. Dia tak weh kot. Jadi makna kalau orang tak ngaji ke dah, peningkat lah, kena buah dia. Peningkat lah. Dia kata lagu tu. Itulah alasan dia. Sedap lah. Dia begini, orang hak Tuhan iktiraf, Tuhan aku ini memang dia, walaupun kata dia ahli syurga, dia kuat aku, bukan seperti kita. Kalau kata dia pun tak apa, sedap hati benda nampak dah. Dia waktu dia kajeri, kuat aku. Sebab tu saya selalu buat contoh hak ni, nak wipah hak ni supaya dengan orang pergi rumah kita lah, jangan terbaik dia kata pada sebarang orang, buat sebuah rumah sendiri. Jangan. Dia lopak dengan atas katil tempat kita tidur, dalam kelambu kita tidur dengan bini kita, dia tidur situ. Dia makan dah buka saji, ikut kan ada apa dia makan. Kalau tak erti bahasa tapi kalau orang yang terdidik, biasa kan di kalangan kita, bukan buatlah sebuah rumah sendiri, kau dia malu kau dia malu. Lagu tu sahabat ni, dia orang terdidik, kata ahli syurga, kau dia takut, kau dia berasa itu terharu. Bukan kata bila kata begitu dia buat sebuah rumah dia sendiri. Cara tak cerdik benar tu. Orang yang dididik oleh Nabi tidak lagu tu, sifat dia tidak lagu tu. Jadi tak timbul masalah. Kalau lagu tu sedaplah dia buat apa-apa, tak timbul. Kan baru ni kita baca la yadurru Uthman ma amila ba'da al-yawm. Lepas pada hari ni Uthman kalau dia buat gapo pun tak akan terjejas dia. Tengok dia tunggu Nabi jami ke dia. Lepas pada hari ni, mana kira-kira kalau dia buat wasiat. Jadi buat tu kata sedap benar tu, dia makan harta kajak gitu gini, termoga ada hadis tu. Hadis pupuk ahli sunnah buat kata. Hadis tu memang betul. Nak rayaknya manusia ni, dia Tuhan tengok pada jasa dia, sumbangan dia. Kalau ada lepas pada tu pun hak akan datang. Kalau dia buat salah tu, tak ada sebelah mana, hak dia buat tu lebih besar lagi, boleh menghapuskan kesalahan. Gitu konsep kita. Hapuskan dosa tu boleh. Sebab apa, benda yang buat tu besar sangat. Bukan menghapuskan dosa hak lepas, hak akan datang, hak tak buat lagi tu pun boleh hapus. Secara tu kesan amalan kita, sahabat-sahabat orang duduk buat. Jadi dia royak tu bukan dia royak
Apabila Sayyidina Osman tu sebenarnya buat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata gitu. Tak ada, dia kau takut. Lepas tu cerita kata makan harta zakat ke apa dalam buku Hamka sejarah umat Islam. Dia kata lagu tu makan piti zakat. Dia ambil cendok saja daripada buku-buku sejarah. Hak tu dalam kitab sejarah. Hak tak pakar tu. Tengoklah perawi dia siapa. Gitu sepatutnya. Hak sebenarnya tak ada. Sayyidina Osman tidak lagu tu. Takkanlah orang lagu tu jamin syurga. Dah sabar kau cuba fikir. Tak boleh apa. Hak jamin syurga ni mestilah orang molek, orang juru. Ada hak tu je. Kalau ada cerita kata gini-gini, tak betul, tolak selalu. Kita orang biasa daripada lagu tu mudah. Pada lagu tu yang mudah. Kepada orang mengaji ni dia nak bukti, dia boleh lah kaya sebab ni tak betul cerita. Jadi gitu benda ni. Bagi kita sahabat ni kedudukannya tinggi. Kita tidak kata maksum, tak maksum, tapi dia tidak maksum pun. Misalnya Ma'iz hak berzina, sahabat ada berzina. Berzina tu bukan dosa kecil, dosa besar. Tapi bila sahabat-sahabat tegur lepas pada tu kan Nabi SAW kata jangan kata gapo. Aku tengok dia duduk gendai dalam syurga. Ada sama benda-benda lagu tu. Kalau dia ada buat salah, sebab apa boleh syurga? Bukan calau-calau kan. Tak ada orang jadi saksi kata dia buat gini, berzina. Dia pergi serah diri. Nak melaksanakan hukum tu bukan hukuman sebab 50 sebab tak kau 100 tak mati rejah. Dia sanggup. Lebih baik lagi dia bersih dalam dunia lagi daripada menghadapi azab di akhirat nanti. Gitu keadaan dia. Dia ni patutlah Allah Subhanahu Taala ampunkan dia jadi ahli syurga apa. Jadi tidak semesti ada maksiat tu orang tu jadi tak molek. Dah, siapa dia kata gitu? Bila dia bertaubat tu dia lebih ada kelebihan dia sendiri. Gitu. Kita kata kalau orang lagu ni boleh kau nak jamin kita nak ambil cerita hadis kau gapo ajaran Islam ke daripada dia. Masalahnya hadis mana riwayat Ma'iz orang kita pakai gantung dengan dia semua tu. Tak ada. Orang lain tak ada terlibat dengan hal tu. Tapi kita walaupun dia tak ada meriwayatkan hadis bukan makna kurang dia. Kalau dia riwayatkan hadis boleh pakai. Cuma dia tergelincir situ. Manusia ni adalah kelemahan dia. Dia tergelincir situ. Bukan bermakna dalam bab lain dia tak boleh pakai. Kita kena faham sepatutnya sahabat-sahabat ni. Sebab apa? Dalam Quran, dalam hadis banyak sekali sebut. Kalau ada dia buat salah, mesti ada sebut hak molek dia. Lepas pada tu yang menunjukkan dia ni lebih. Tak boleh kita nak main-main nak kata apa-apa ke dia. Tak boleh. Walaupun dia ni sahabat setara mana, kecil setara mana. Sebab itulah mengikut akidah ahli sunnah, orang duduk sah wali ke wali tu, wali ni, wali kutub, wali gaus, macam-macam kan. Sebesar-besar tu wali dia tak akan sama dengan sekecil-kecil sahabat. Tak boleh litah. Itu setara tu sahabat ni. Jadi benda tu ni boleh pakai apa tu ni senang. Penjelas dah, perisi dah. Itulah akidah kita tentang sahabat. Sebab begini, moga ada ramai pula dalam ni dia tak suka kepada sahabat, anti sahabat. Terutamanya puak-puak Syiah. Bukan Syiah saja, puak-puak Khawarij pun dia ada juga anti sahabat je. Jadi tak boleh pakai lah. Tu tak boleh pakai, rusak. Tapi ini kalau kita tengok Kirmani kritik saat ni, dia kritik atas hadis ni saluran riwayat ni. Cuba kita perhati baris yang kedua muka surat 975. Sebenarnya riwayat Al-Laits di dalam Sahih Bukhari ini juga dapat menghilangkan segala kemuskilan itu, kerana di dalam isnadnya Urwah berkata, ada riwayat daripada Urwah juga dalam Bukhari ini juga. Jangan tengok setepak. Aku mendengar Bashir bin Abi Mas'ud berkata, aku mendengar ayahku berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Lalu perawi menyebutkan hadis seterusnya.
Jadi maknanya rupanya ceritanya hadis ni Abu Mas'ud terima daripada Rasulullah sendiri. Walaupun dia tak ada dengan peristiwa tu, dan Nabi royak, apa nak ragu. Jadi hak Kirmani kata tidak muttasil itu tidak tepat. Yang betulnya muttasil. Cuma kalau kita kata hak tidak muttasil, hak ni sanad ni, mungkinlah boleh terima. Tapi kalau nak kata hadis tu semua saluran riwayat nak sampai kepada dia tidak muttasil, tak betul. Hanya hak ni mungkinlah kita melera dia, dan dia kata tidak muttasil lagu ni, tak apa, hak ni sah. Tetapi Imam Bukhari mengambil kira hak sebenarnya berdasarkan riwayat lain memang ada sebut dia dengar Rasulullah sendiri royak. Dan Abu Bukhari ni juga. Jadi hak ni pun bukan orang tulah ke, bukan orang lain. Apa tidak muttasil? Muttasil jugalah. Itu cara Imam Bukhari. Walaupun sini nampak macam tidak muttasil, tapi di sana cerita orang yang sama juga. Urwah ni juga muttasil, sebut dengan tegas dia dengar Rasulullah SAW kata. Jadi hak lagu ni orang panggil muttasil, sebab cerita sama, orang yang sama. Apa pula sini kita kata dia tidak dengar Rasulullah, sementara kata sebut, dah sana ada sebut, cukup lah. Itu cara, selesailah. Jadi kita tak boleh kata hadis ini dhaif dalam Sahih Bukhari, tak boleh. Bukan gitu cara. Dengan itu jelaslah marfu' dan muttasilnya hadis ini, dan tidak tepatlah apa yang dikatakan oleh Al-Kirmani tadi, kecualilah kalau dikatakan maksud Kirmani itu hanya khusus dengan saluran riwayat atau orang panggil tariq ini sahaja, tanpa mengambil kira saluran riwayatnya, yang turuknya yang lain, tanpa mengambil kira itu. Tapi itu pun tidak tepat sebenarnya dari segi kaedah. Semuanya, kedua-duanya adalah muttasil dan sahih. Itulah hak tepatnya. Rasanya kita tak ada sekat tu ya. Untuk hari ni tak ada habis juga. Ni baru kesimpulannya, kesimpulan hadis. Ni kesimpulan, wallahu a'lam. Itu kata kita penggunaan hadis kursi itu dia kita sana. Hadis kursi adakah hadis kursi ni tak perlu sanad? Mana hadis kursi ni ada kelebihan lah daripada hadis biasa ni? Jawabnya tidak. Supaya hadis kursi dengan hadis biasa kedudukannya sama. Yang ni dia bergantung kepada sanad dia. Kalau sanad dia sahih, sebab hadis lain. Kalau sanad dia tidak sahih, tak sahih lah. Tidak kata dengan sebab bunyi lain tu hadis kursi tu jadi lebih. Tidak. Cumanya bezanya hadis qudsi ni ialah hadis yang Rasulullah sebut, dan dalam riwayat dia sebut Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Lepas tu dia berfirman tu tak ada dalam Quran. Tak ada dalam Quran. Maknanya selepas dia kata Allah berfirman tu hadis qudsi. Tapi dia kena ada sanad juga. Tidak kata bila hadis qudsi tak apalah tak ada sanad. Tidak. Tidak begitu. Supaya juga kadang-kadang sekarang ni banyak juga tu di sana sini kan, gomo nak hadis musalsal lah, musalsal bil awaliyah lah, macam-macam. Jadi seolah-olahnya musalsal tu ada kelebihan dia sendiri, lebihlah daripada hadis-hadis biasa. Jawabnya tidak begitu. Musalsal aku mana? Kadang-kadang seseorang perawi itu dia royak hadis tu dengan keadaan sifat tertentu yang Rasulullah begitu buat. Rasulullah duduk jagut dia kalau misalnya ketika dia kata, orang kemudian begitu juga ketika menyampaikan hadis, dan seterusnya sampai ke bawah. Ataupun lain-lain musalsal dengan musafahah salah kau, banyak-banyaklah musalsal. Jadi hak ni dia tidak kerana nama tu jadi lebih sendiri. Tak. Dia bergantung dengan sanad. Berapa banyak musalsal hak maudhu', semua dengan hadis lain. Jadi kita tak boleh pakat. Jangan kata bila sebut hadis musalsal jadi lebih lah. Tak. Cuma dia ada lah sudut kelebihan dia tu memang ada. Misalnya menunjukkan perawi itu betul-betul ingat ketika Rasulullah royak tu. Jadi kiranya hak lain-lain tu pun dia ingat molek lah. Seperti mana dia ingat perbuatan Nabi dalam bentuk yang tertentu, dia ajuk, dia ingat ketika dia kata gini keadaan dia. Tu saja. Tapi tidak ada jaminan juga bila orang tu ingat keadaan Nabi buat tu, lafaz hak Nabi kata tu pun dia ingat juga, tak ada jaminan.
Tak ada jaminan. Jadi semuanya serupa hadis kursi itu juga, dia bergantung kepada sanad dia. Kita nak hukum, nak kata kadang-kadang tu sanad dia. Dia cakap mursal dengan musalsal. Mursal ni misalnya Urwah cerita hadis ni, dia tak royak sahabat, sedangkan dia tu tak ada dengan peristiwa tu. Jadi itulah hadis mursal. Dia tak sebut sahabat tu yang royak ke dia, sedangkan dia tak ada dengan peristiwa. Itu mursal. Jadi mursal tu mursal hak biasa. Misalnya tabi'i tak royak tabi'i, hak royak ke dia. Itu mursal biasa tu. Ataupun orang bawah lagi pada dia, generasi bawah lagi, dia tak royak orang hak atas dia. Mana dia buat perawi tu ambil hak datang mursal. Hak ni dhaif. Tapi kalau mursal sahabat boleh dipakai dengan syarat sanad hak lain tu lah molek lah. Kalau sanad hak lain tak molek, bawah tu tak molek, tak jadi kerja juga. Tak jadi kerja juga. Itu mursal. Musalsal ni mana hadis yang diriwayatkan dengan kaifiat, dengan cara yang tertentu. Sepakatan tadi lah. Misalnya Nabi meriwayatkan hadis tu dia dalam keadaan gurih, dengan kayu di tanah tu, dia goreng-goreng bila-bila, dia royak. Jadi orang yang meriwayatkan hadis tu pun ketika dia meriwayatkan hadis tu dia gitu. So lagi banyaklah. Misalnya Nabi SAW kata hadis tu ketika dia tengah nak naik kuda dia, letak kaki dia, tempat letak kaki tu kan, tu dia lopak naik. Belah-belah tu dia kata. Orang yang terima hadis tu, bila dia nak meriwayatkan hadis tu, dia buat gitu juga. Jadi kalau kita nak, dia payah jugalah nak musalsal. Dia kena cari kuda dulu. Gitulah. Itu mursal. Dia buat tu dengan kaifiat tertentu supaya Nabi buat dulu. Itu musalsal. Banyaklah. Jadi hak ni pun tidak ada jaminan juga sahih semuanya, tak ada jaminan. Bergantung kepada sanad. Ustaz Maifir, saya bukan hari ni Ustaz Sarah, bukannya Ustaz Urah Sarah. Macam Sarah Ustaz ni. Gitulah kira-kiranya. Gitulah. Capu-capu lah, ambil sana sikit. Tidak terjemah dah lah. Ustaz, Ustaz Senara ada beberapa ibadat yang tidak perlu pada Bismillah. Ibadat. Contoh bila kita nak sampai ibadat, tak perlu buat Bismillah. Ada apa? Ibadat ke apa dia? Memang tidak perlu, tidak mesti waktu tu. Bahkan misalnya kalau mengikut mazhab Malik, Fatihah tu kan baca bismillah kan. Yang paling maksud dia saya pun mendengar lah. Contoh nak semaya tak perlu bismillah kan. Memang tak perlu. Ustaz sekarang 2-3 banyak benda tak perlu. Bismillah tu dia kebanyakannya sunat lah, bukan sebagai wajib. Tapi ada juga dia khilaf mazhab lah. Khilaf. Misalnya nak ambil air semaya bismillahirrahmanirrahim, ada orang kata wajib, tapi jumhur ulama tak kata wajib. Kebanyakannya gitulah. Tak mestilah, tak mesti. Molek tu ya, atas dasar kaedah umum lah, pakai kaedah umum. Cuma bismillah tu bismillah lagu mana? Ada beza. Okay? Kita maklum dah. Nak sembelih bukan bismillahirrahmanirrahim. Nak sembelih binatang, bismillah wallahu akbar. Ada banyak lagi lah. Dia ada tak serupa, kita ikut dia ajar lah gitu. Sampai ni semaya kita belajar sehari ni, bila semaya tu Zuhur antara Rasulullah punya sahabat tu. Jadi macam mana kita nak letak peristiwa Nabi balik suap mula-mula hari kaum tu, tak kabur dia hari tanya dia ada cerita bagi tu. Tapi Nabi royak ada. Jadi dia tu keluar orang lupa kena cerita tu dah. Dia tu masalah ni pasal ada hotel tu yang dikata hotel ni lalu yang hak dia bawa ukur. Kemudian bawa ukur ke sampai ke ni sebelum macam mereka. Tapi tu yang memanggil ke masa asal. Yang tu berlaku masalah ni. Peristiwa apa dia hak Abu Jahal itu hodoh dengan Ismail. Dah, ni cerita ni ambil mana lagu tu. Tak nak sabar tu sebab panjang waktu asar tu gapo tu kan. Tak ada gitu.
sepanjang waktu asar ni, kalau ada pun cerita apa ni matahari nak jatuh, disekap matahari ke ada, hak tu pun tidak sahih walaupun ada dalam Tirmizi ke. Jadi cerita saat ni tu nampak daripada beberapa unsur dia tu nampak tidak betul. Jadi nak tahu dulu mari mana cerita tu. Payah juga macam-macam cerita ni, kita pun kadang-kadang tak jumpa juga kan. Dah. Kurang mati ke sarut Ada sebahagiannya betul ya. Ada belakang lah, mana pagi tu dia pagi lagi dia royak tu, pagi lagi tu, ada celah-celah tu. Kalau tadi setakat ini saja bila kita pada majlis berkaitan tentang kita dolar terkait tadi, jadi mungkin saya pada bagi sebagai atau